Yang Berhormat Bagan, saya jemput Yang Berhormat Pendam. Rahmanirrahim. Setuju Tuan, dulu lah. Setuju. Saya cakap setuju. Benda ni kebaikan untuk semua. We are Malaysian, what? Why not? Benda yang baik. Sebab tu kita boleh jadi ketua pembangkang. Kita tak nak kezaliman. Kita nak yang baik, kita akan sokong semua. Pendam. Kita tak boleh run away from our country ni. We are Malaysian. Alright? Boleh start. Menteri Besar Kedah. Even I chase away from the House of Parliament also I'm okay. I tak pergi buat apa ni PC hentam balik speaker apa tak. I accept. Okay? Oh, steady Pendang, kita sokong. Okey, terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya nak menyentuh B10 berkenaan dengan 020-200 iaitu berkenaan cukai seperti yang sebut tadi, iaitu sistem percukaian yang cekap sudah pasti akan memberikan pendapatan kepada kerajaan yang akhirnya akan dinikmati oleh rakyat secara amnya melalui pengumuman pihak kerajaan. Cukai barangan bernilai tinggi dijangka akan dilaksanakan mulai 1 Mei tahun 2024 dan saya nak minta unjuran daripada kerajaan bila laksanakan cukai bernilai tinggi ini. Saya ingin mendapatkan maklumat berkenaan mekanisme pelaksanaan cukai barangan bernilai tinggi ini serta berapakah dapatan pelaksanaannya. Seterusnya, kita minta kerajaan menumpukan fokus ataupun projection dengan izin berkenaan cukai yang bernilai tinggi ini. Untuk menambah pendapatan baru menerusi percakaian yang cekap dan mampan, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan cukai baru atau memberi sumber lain bagi menggantikan cukai seterusnya mengurangkan beban rakyat? Saya nak menyentuh juga berkenaan dengan 020-300 iaitu strategi fiskal belanjawan negara. Terdapat peningkatan peruntukan bagi belanjawan negara di bawah strategi fiskal daripada 20,421,500 ringgit pada tahun 2023 kepada 26,989,400 ringgit. Saya takutlah bila Tuan Pengerusi tengok saya sampai tak kejip mata. Oleh yang demikian, penilaian yang saya ingin bangkitkan adalah berkaitan keberkesanan peningkatan peruntukan berkenaan. Soalnya, sejauh manakah fungsi dan mekanisme pemantauan jawatankuasa pemantauan belanjawan 2024 itu sendiri? Apakah akan meneruskan fungsi pelaporan dan pemantauan seperti mana yang dijalankan oleh unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional atau pelaksana bagi pelaksanaan pakej-pakej rangsangan ekonomi sebelum ini? Soalnya, apakah mekanisme yang diguna pakai dalam menilai pencapaian dasar dan keberhasilan inisiatif yang diwujudkan kerajaan agar yang mencapai sasaran atau objektifnya? Saya perlu juga tengok apa yang berhormat Tuan Pengerusi. Tapi jangan renung sampai tak kejip mata, takut saya. Seterusnya dalam kod yang sama, saya ingin menyentuh perincian pelaksanaan cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8%. Berapakah unjuran? Itulah dinamakan rantaian bekalan ataupun ekonomi cycle dengan izin termasuk kesan kepada rakyat daripada segi pendapatan isi rumah untuk menampung kos sara hidup mereka. Saya juga ingin menyentuh 030-100 ataupun 030-500 iaitu lembaga Langkawi. Lembaga Pembangunan Langkawi yang terdapat dalam Kementerian Kewangan. Terdapat peningkatan peruntukan kepada syarikat pelaburan kerajaan GLIC daripada 11.6 juta 2023 kepada 31.9 juta 2024. Berapakah pecahan mengikut GLIC yang bakal menerima manfaat daripada kenaikan peruntukan untuk tahun 2024? Dan apakah pendekatan ini yang digunakan bagi memantau setiap pelaburan ini bagi memastikan peruntukan itu dimanfaatkan sepenuhnya termasuk dalam meningkatkan kualiti urus takbir pelaburan? Seterusnya saya ingin menyentuh tentang peningkatan peruntukan Lembaga Pembangunan Langkawi sebagai sebuah agensi pivotal dengan izin di Langkawi ini yang mana sekarang ini masalah feri daripada Langkawi ke Kuala Kedah, daripada Kuala Kedah ke daripada Langkawi ke Perlis terdapat sedikit masalah di segi jadual yang lambat dan juga melibatkan satu perkhidmatan yang melibatkan pelancong-pelancong agak bosan untuk ke Langkawi. Jadi saya harap dengan peruntukan ini akan dapat juga menyelesaikan masalah pengangkutan daripada Kuala Kedah ke Langkawi dan juga Perlis ke Langkawi. Pendang, kawan saya.
nak tanya soalan. Saya tak ada masa, brother. Okey. Beruntung. Bukan Sikit saya tak saja mau boleh? pergi. Okey. Jangan panjang. Okey, berkenaan dengan kenyataan bahawa pelawat bosan nak pergi ke Langkawi, betul ke begitu? Atau mungkin disebabkan oleh polisi kerajaan negeri yang Tak tidak yang tidak yang mesra dengan pelawat pelancong? InsyaAllah Langkawi adalah mesra pelancong dan tak ada satu undang-undang yang menyekat. Jadi cuma untuk orang-orang Muslim dia ada kategori dia, dan bukan Muslim, it's up to you. You are not Muslim, you can do anything. Okay, just the answer. Sila pulang. Saya dah jawab. Jadi saya sokong Pendang jadi Menteri Besar saya Kedah. jawab. Boleh Jadi- bertanding. Sila gulung. Kita sokong Pendang jadi Menteri Besar Kedah. Cuma kita nak selesaikan masalah transport boat daripada Kuala Kedah ataupun daripada Kuala Perlis ke Langkawi supaya dipercepat ataupun diganti baru. Sekarang ni semua kebanyakan boat dah usang dan terlalu rosak. Dah ada yang terbakar di tengah-tengah laut. Ini menyusahkan penumpang. Okey, baik. Minta sikit lagi untuk perolehan kerajaan. Walaupun banyak ucapan saya, tapi saya nak sentuh tentang perolehan 040-100 dalam B10 ini, peningkatan peruntukan bagi perolehan. Bagi perolehan kerajaan sebanyak 41.54 juta untuk tahun 2024 berbanding 32.18 juta pada 2023. Apakah usaha penambahbaikan dalam aspek perolehan termasuk memberi keutamaan kepada syarikat Bumi Putera yang dilaksanakan oleh kerajaan? Selain itu, adakah terdapat rangsangan atau insentif daripada kerajaan dalam menggalakkan syarikat bertaraf pengilang Bumi Putera dalam perolehan kerajaan? DDI lah tu. DDI, perolehan kerajaan mampu mendorong pembangunan serta pemindahan teknologi secara equal dan saksama. Saya nak dapat kepastian daripada Kementerian Kewangan, adakah perolehan sekarang telah melaksanakan lagi satu kaedah perolehan yang seperti mana yang berlaku kepada Thales sebelum dirundingkan dulu, telah dikatakan telah diluluskan dahulu, iaitu AST dalam perundingan yang memberi pembekalan kepada radar untuk mengawal Laut Cina Selatan di Sarawak ini. Jadi saya minta jawapan daripada Kementerian Kewangan berkenaan dengan isu penganugerahan radar Thales kepada radar TUDM kepada satu syarikat Thales yang bermasalah di negara dia sendiri, iaitu France. Dia telah disinarai hitam. Begitu juga syarikat ini tidak dibenarkan masuk dalam negara India kerana dikatakan merasuah dalam isu maintenance MiG 2000, iaitu maintenance kapal terbang jet pejuang di India ini. Jadi Terima kasih. saya harap pihak kerajaan ambil perhatian kepada syarikat Thales yang ada rekod yang sangat tidak baik. Terima kasih, Yang Berhormat Pengerusi. Pendang. Terima kasih Tuan Mengerusi berkenaan dengan apa yang saya bangkitkan. Saya